Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, ini dia sekali lagi menunjukkan keangkuhan dan kesombongan daripada parti lebay-lebay sahabat semua. Ya, apabila kalau kita tahu beberapa hari yang lalu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang ke-10, menawarkan ya supaya kerajaan Kelantan, Terengganu khususnya yang dipimpin oleh PAS supaya ya menawarkan suasana harmoni supaya mereka memberi kerjasama ya untuk memberikan ataupun mengutamakan agenda rakyat ya supaya tidak ada fitnah, tidak mengganggu gugat ya kerajaan perpaduan hari ini. Tetapi yang lebih mengejutkan hari ini adalah respon daripada dua pemimpin daripada lebay PAS ini sahabat semua, yang mana mereka menolak saranan yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan apa yang berlaku yang mengejutkan lagi adalah mereka pula menyalahkan DAP dan mahu mereka mahu untuk meneruskan politik fitnah yang mereka lakukan setiap hari sahabat semua. Saya percaya antara sebab mereka untuk menolak saranan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini kerana mungkin ini pandangan saya, mungkin kerana mereka takut ya supaya mereka tidak dapat menfitnah lagi, mereka tidak dapat membuat tuduhan atau menggunakan isu agama dan bangsa sekiranya mereka menyokong ya kerajaan hari ini supaya agenda rakyat itu diutamakan sahabat-sahabat semua. Jadi jelas kebobrokan, jelas ya apa yang dinyatakan oleh mereka hari ini, yang mana katanya mereka ya PAS tolak lamaran DAP kekal setia dengan bersama dengan Perikatan Nasional. Ya, apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri bukan sebenarnya untuk mereka masuk dalam kerajaan, tetapi memberikan kerjasama, dukungan ya supaya agenda rakyat itu lebih diutamakan. Tetapi sekali lagi mereka menggunakan nama ataupun parti DAP ya atas alasan menolak saranan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu. Sedangkan yang datang yang memberikan cadangan itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi DAP pula yang diguna pakai sebagai alasan ya untuk tidak menerima apa yang disarankan oleh Perdana Menteri. Katanya PAS akan kekal setia bersama Perikatan Nasional di sebalik lamaran DAP untuk bekerjasama. Timbalan Presiden Parti Tuan Ibrahim Tuan Man memberitahu bahawa PAS tidak akan sekali-sekali memungkiri janji dan berbohong kepada pengundi dengan meninggalkan PN setelah memilih bersama-sama komponen lain di bawah satu gabungan pada pilihan raya umum yang ke-15. Tidak isu pribadi terhadap DAP, melainkan kami kekal dengan janji kami kepada rakyat sewaktu kempen dan kami tidak akan membohongi pengundi kami, katanya. Itu antara kenyataan daripada salah seorang pemimpin parti PAS ini. Menurut PAS akan tetap bersama PN khususnya bersatu dan mahu menjadi pembangkang yang lebih konstruktif dan dalam parlimen sebelum menjadi kerajaan. Tuan Ibrahim mengulas cadangan veteran DAP Lim Kit Siang agar kerajaan perpaduan bekerjasama dengan PAS menjelang pilihan raya negeri yang akan datang. Bagaimanapun, Lim berkata Presiden PAS Abdul Hadi Awang perlu terlebih dahulu menghentikan permusuhan terhadap Perdana Menteri dan mesti membuktikan keikhlasannya. Mereka menolak kerana ini sahabat semua. Supaya mereka terus bermusuh, supaya terus mereka membuat fitnah, menggunakan agama dan bangsa. Kerana saya percaya apabila mereka memberikan sokongan kepada kerajaan walaupun tidak masuk dalam kerajaan sebagai sebuah parti, tapi jika itu berlaku mereka tidak dapat lagi membuat hasutan kebencian, menyemai kebencian, menggunakan fitnah, tuduhan sahabat-sahabat semua. Jadi sebelum ini pertemuan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan ahli jawatan kuasa pusat PAS Nik Abdul Aziz di Kota Baru, Kelantan mencetuskan persoalan dan ada mengaitkan usaha itu sebagai hulur salam kerjasama antara pemimpin kerajaan perpaduan dengan PAS. Malah Anwar menyatakan kerajaan sedia bekerjasama untuk menyelesaikan masalah air dihadapi Kelantan yang diterajui oleh PAS sejak sedekat yang lalu. Selain itu, Tuan Ibrahim berkata sekalipun tidak menerima peruntukan kerajaan pusat, PAS dan PN berusaha sebaik mungkin melaksanakan tanggungjawab sebagai wakil rakyat kerana menyifatkannya sebagai satu kebajikan dan amanah. Tuan Ibrahim turut menyentuh mengenai penarikan rayuan kerajaan terhadap keputusan penting membenarkan seorang wanita Kristian di Sarawak, Jade Island menggunakan kalimah Allah. Katanya kerajaan sepatutnya melaksanakan reformasi sebagaimana yang dilakukan dengan membetulkan sistem yang ada mendukung Islam sebagai agama rasmi. Sekali lagi sahabat semua,
Mereka menggunakan isu agama. Mereka hanya pandai melontarkan katanya kalimah Allah, tapi sebenarnya isu itu bukan berkaitan dengan kalimah, tetapi penggunaan bahasa Allah itu. Jadi ini sekali lagi jelas ya, mereka tidak memahami isu yang sedang mereka mainkan. Mereka hanya pandai untuk menyemai kebencian, menghasut, membenci kerajaan yang ada pada hari ini, sahabat-sahabat semua. Dan selain itu, selain daripada Tuan Man Ibrahim juga, Presiden Lebay juga turut ya memberikan dalil terkini ya berkaitan dengan isu ini. Katanya PAS bukan rumah tumpangan politik. Oh, itu antara kenyataan daripada Lebay PAS, yang mana kerjasama PAS dan persafaman politik yang dilakukan dengan semua pihak berpandukan hukum Islam. Ya kalau mereka buat semua yang berpandukan hukum Islam, kalau orang lain tidak. Itulah maksudnya menunggang agama, sahabat-sahabat semua. Jadi kata Presiden Abdul Hadi Awang lagi, kerjasama dengan sesuatu pihak dan membatalkan kerjasama itu apabila dilihat melanggar nas, prinsip dan strategi yang betul sehingga memaksa parti itu keluar daripada landasan Islam. Jadi saya ingin mengulas sedikit berkaitan dengan isu ini, sahabat semua. Kalau katanya ya membatalkan kerjasama itu adalah dilihat melanggar nas, tapi sebenarnya perkara itu sudah berlaku. Apabila UMNO memeterai satu perjanjian melakukan muafakat nasional bersama dengan PAS, tapi yang meninggalkan muafakat itu adalah PAS. Mereka sanggup bekerja sama dengan Perikatan Nasional Bersatu khususnya dan meninggalkan UMNO demi kuasa. Tapi hari ini pula dia melanggar nas, prinsip dan strategi katanya. Inilah penunggang agama nomor 1 di dalam negara kita, sahabat-sahabat semua. Kalau apa yang mereka lakukan semuanya betul. Kalau parti lain bersatu atau PKR, Keadilan, DAP, UMNO semuanya salah. Yang betul semuanya mereka. Inilah contoh bagaimana tunggangan agama itu digunakan oleh pemimpin yang bergelar ulama, ustaz yang sangat-sangat memalukan, sahabat semua. Katanya lagi, sehingga kini kerjasama PAS dan persafaman politik yang dilakukan dengan semua pihak tetap berpandukan hukum Islam dan batas sempadannya. Apabila ada pihak yang melanggar dasar PAS atau memaksa PAS keluar daripada landasan Islam atau melanggar konsep yang wajib seperti kewajiban menegakkan negara Islam atau konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar katanya, atau ancaman terhadap Islam dan penganutnya atau oleh pihak lain, maka PAS tidak teragak-agap membatalkan kerjasama atau keluar daripada pakatan tersebut. Memang inilah kepakaran ya lebay-lebay ini, sahabat semua. Apabila satu perkara itu ada saja dalil yang mereka sediakan untuk penyokong mereka dan untuk menyiapkan untuk diri mereka sendiri. Tapi kalau orang lain buat, parti lain buat, pastinya akan dihentam kau dengan menggunakan hadis, dengan menggunakan dalil. Inilah antaranya sikap-sikap PAS yang memang terkenal ya dengan kebobrokan, dengan penunggangan agama itu dan sebagainya, sahabat semua. Jadi sekali lagi, ini adalah satu perkara yang mengejutkan, namun inilah realitinya, yang mana parti PAS hari ini hanya utamakan kepentingan mereka, tapi membelakangkan kepentingan rakyat, yang mana rakyat di luar sana perlu melihat politik negara kita stabil ya, kerana apabila kita lihat politik kita menjadi stabil, pastinya ya akan ramai lebih pelabur masuk, pendapatan negara meningkat, dan apabila pendapatan meningkat, kerajaan boleh menyalurkan segala-galanya itu kepada rakyat di luar sana, tetapi tidak kepada pemikiran-pemikiran lebay-lebay hari ini. Ini adalah dalil ya sekali lagi yang dikeluarkan oleh pihak lebay-lebay, sahabat-sahabat semua. Alright. Jadi itu saja apa yang pandangan saya dan juga apa yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Sekiranya sahabat-sahabat di luar sana mahu memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti Walanul Ontit, lebay-lebay, geng sapu bersih, dan juga geng takut Anwar ya. Apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka menggunakan otak di lutut. Alright, itu saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Jadi seperti biasa, peribahasa mengatakan kapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian sih daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.